Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. 我们来一起祷告。 Ya Tuhan kami mengaku bahwa firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami. 亲爱的主啊，我们来到你的面前，我们承认你的道是我们路上的光。 Walaupun di mata dunia mungkin kami sudah berpengalaman, 在世界的眼光看来，人家看我们是多么有经验， tapi di hadapan Engkau bukankah kami selayaknya anak kecil? 但是在你的面前，我们都是小孩子。 Karena itu kami mohon anugerahkanlah kami hati yang mau belajar seperti hati anak-anak. 因此，我们向主祷告，你帮助我们，给我们受教的心像小孩子一样。 Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. 我们祷告奉主耶稣的名，阿门。 Shalom, selamat pagi semua. 弟兄姐妹平安。 Tema kita hari ini menilai orang menurut ukuran Kristus. Kita buka Alkitab 2 Korintus 5. 2 Korintus 5. 我们今天讲到的主题就是以基督的标准来衡量别人，就是在哥林多后书第5章11到17节。 Kita buka 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 17. Saya akan baca ayat 11 sampai 14. Silakan Pak Novianto di dalam bahasa Mandarin ayat 15 sampai 17. 哥林多后书第5章11到14节用印尼读，15到17节是用华语来读。 Ayat 11. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah, hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. 第15节，并且他替众人死，是叫那些活着的人不再为自己活，乃为替他们死而复活的主活。所以我们从今以后不凭着外貌认人了。虽然凭着外貌认过基督，如今却不再这样认他了。若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。 Tema kita menilai orang menurut ukuran Kristus itu terambil dari apa yang Paulus tuliskan di ayat 16. 我们今天的主题就是按基督的标准去衡量别人，就是在保罗的书信所写的。我们从这里讲的主题。 Perhatikan di ayat 16, Paulus menuliskan kami tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia. 在第16节这里说，我们不再这样认人了。 Tidak lagi menilai menurut ukuran manusia, itu sama dengan apa yang tema kita bicarakan. Kita ingin menilai orang menurut ukuran Kristus. 就是在这里16节说的，我们不再这样认人了，就是我们的主题，我们要以基督的标准去看别人。 Tapi sebenarnya menilai orang menurut ukuran Kristus itu maksudnya apa? 以基督的标准去看别人，这个意思是什么呢？ Bayangan yang membantu kita adalah kalau kita ingat kisah ketika Samuel pertama kali ngelihat Daud. 我们可以从撒母耳先知当他第一次看到大卫的这个图可以帮助我们。 Beberapa di antara kita yang rajin baca Alkitab akan ingat kapan Samuel pertama kali ketemu Daud. 如果我们常常读圣经，我们就知道什么时候撒母耳先知第一次看到大卫。 Ada saat ketika Samuel diperintahkan Tuhan ke Bethlehem untuk ketemu orang yang dipilih Tuhan menjadi Raja Israel kedua. 就是当时上帝命令撒母耳先知去伯利恒去恩膏一个人，上帝要立他为以色列的第2个君王。 Samuel tuk-tuk-tuk pergi ke Bethlehem. 撒母耳就去了伯利恒。 Samuel cuma tahu dari Tuhan kalau orang yang dipilih itu adalah anaknya Isai. 撒母耳从上帝知道说，这个人就是耶西的儿子。 Singkatnya di depan Samuel berdirilah anak-anaknya Isai. 所以长话短说，在撒母耳的面前就是耶西的所有孩子。
Ketika Samuel melihat anak-anak Yesaya, dia lihat ada satu yang kayaknya gagah perkasa. Dan Samuel merasa, oh ini orang yang dipilih Tuhan. 当撒母耳看到耶西的孩子，他看到一个人，他的身材高大，自己就以为这个人就是上帝所拣选的。 Di situ Allah menegur Samuel, Allah ngomong, 在这里，上帝就责备撒母耳，上帝这样说： jangan lihat parasnya, jangan lihat perawakannya. 不要看他的外貌，不要看他的长相， Bukan apa yang dilihat manusia yang dilihat Allah. 不是人所看的，上帝就看了。 Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat apa yang di hati. 人是看在外面的，但是上帝是看内心。 Kita bicara menilai orang menurut ukuran Kristus itu berbicara hal yang sama. 所以，我们以基督的标准去看别人，也是讲同样的事情。 Kita ingin melihat orang dengan kacamatanya Allah. 所以，我们要以上帝的角度来去看别人。 Dalam hal yang sama juga yang Paulus katakan di ayat 16, kami tidak lagi ingin menilai seorang pun menurut ukuran manusia. 所以，保罗在第16节也是这样说：我们不按人的标准去看别人。 Tapi kita perlu bertanya, kenapa Paulus sampai tulis seperti ini? Memangnya di Korintus ada kondisi seperti apa? 但是我们要问，为什么保罗这样说呢？其实，在哥林多教会发生了什么事情呢？ Di Korintus ada kondisi seperti apa sampai Paulus menulis seperti ini? 在哥林多教会发生了什么事情，使保罗要写这封书信？ Satu catatan sebelum kita ke sana. 就是我们要明白这一点。 Paulus itu punya gaya penulisan. Paulus itu punya gaya penulisan yang unik. 保罗他写书信的时候有他自己的特殊。 Di satu sisi dia suka memberikan pengakuan imannya dia. 保罗写书信的时候，就常常把他的信仰的宣告，他就写下来。 Tapi di saat yang bersamaan pengakuan ini Paulus sampaikan untuk membentuk pembacanya. 所以同时，保罗这样写是为了来塑造、来建造他的读者。 Salah satu contoh yang paling terkenal adalah Paulus mengakui hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. 保罗的书信其中一个非常出名的就是我活着是基督，死是有益处的。 Ini kan pengakuan imannya Paulus ya. 那这是保罗自己信心的宣告。 Tapi di saat yang bersamaan ketika kita membaca pengakuan iman Paulus ini, tidakkah hati kita terbakar? Oh iya, kita juga mau hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. 当我们读保罗这样写的书信的时候，岂不是我们的心也是被燃烧？我们也是同样要像保罗这样说：我活着是基督，死是有益处的。 Nah kira-kira hal yang sama juga ketika di ayat 16 Paulus tulis, kami tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia. Di satu sisi adalah pengakuan imannya dia, tapi di saat yang bersamaan dia ingin membentuk jemaat Korintus untuk juga tidak menilai orang menurut ukuran manusia. 所以在第16节，保罗这样说：我们不以人的标准去看别人，同时保罗也是要建造他的读者。 Jadi di sini kita bisa lihat Paulus intinya sedang ingin membentuk jemaat Korintus untuk tidak lagi menilai orang menurut ukuran manusia. 所以在这里我们可以看到，保罗强调哥林多教会，好让他们不要以人的标准去看别人。 Tapi kenapa Paulus sampai mau melakukan itu? Memangnya di Korintus ada kondisi seperti apa? 但是为什么保罗要这样做呢？其实，在哥林多教会发生了什么事情呢？ Kisi-kisinya ada di ayat 12. 我们在第12节可以看得出来。 Kalau kita perhatikan di ayat 12, kalimat terakhir di ayat 12, 在第12节下半节，在那边这样说： kita bisa lihat Paulus menuliskan supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah. 就是使你好对那凭外貌不凭内心夸口的人。 Jadi sederhananya di dalam jemaat Korintus ada sekelompok orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah. 所以简单的说，在哥林多教会有一批人，他们是凭着外貌， Nah orang-orang ini cukup berpengaruh sampai mempengaruhi jemaat Korintus. 所以这些人是凭着外貌夸口，所以他们就影响了其他的会友。 Bermegah karena hal-hal lahiriah konkretnya seperti apa tidak ada di teks kita. 他们凭着外貌夸口，具体是怎么样？在我们读的经文，它不是一个个写出来。 Tetapi ada di keseluruhan surat 2 Korintus. 但是如果我们看整个哥林多后书，我们都可以看得出来。 Saya berikan 4 contoh. 我就举四个例子。 Satu, orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah ini dia suka memegahkan surat rekomendasinya dia. 所以这些人，他们凭外貌夸口的人，他们常常喜欢扩大他们的
推荐信。 Jadi bayangannya ketika Paulus selesai melayani jemaat Korintus, ada sekelompok orang dari Yerusalem datang dan mengaku mereka juga rasul. 所以当保罗在哥林多教会他侍奉好了，有一些人从耶路撒冷来到哥林多教会， Lalu mereka bilang, ini loh saya orang-orang, saya rasul, ini surat rekomendasi pelayanan saya sudah pelayanan di lalalala. 所以这些人来哥林多教会说，我也是使徒，这是我的推荐信，我在这个地方侍奉，我在那个地方已经侍奉了。 Kita bisa bayangkan jemaat Korintus, oh iya selamat datang. Terus kita dulu dilayani oleh Paulus, tapi kok Paulus dulu nggak memberikan surat rekomendasi apa-apa ya? 所以我们可以想象，哥林多人欢迎这些被称为使徒的，他们就觉得为什么当时保罗在哥林多教会侍奉的时候，为什么保罗没有指出他的推荐信？ Wah nggak tahu deh ya, tapi ya setidaknya ini surat rekomendasi pelayanan saya adalah seorang rasul. 那 Kira-kira 所以 seperti 他 itu. 们不晓得，他们就说这是我的推荐信，我就是来侍奉的。 Selain itu, selain mereka memegahkan surat rekomendasi, mereka juga memegahkan kemampuan berbicara mereka yang mengesankan. 他们除了推荐他们的这个推荐信，他们也是 Nah kita perlu 夸 paham, 张他们在众人的演讲。 di budaya mereka, kemampuan berbicara beretorika ini sesuatu yang sangat dipandang penting. 所以我们要明白当时的情况。如果一个人可以在当众有口才，可以演讲，所以对他们来说，这个是非常重要的。 Sederhananya, kalau orang hebat itu harus bisa berbicara dengan mengesankan. 简单的说，如果一个人他很了不起，他肯定在众人很会讲话，很会演讲。 Nah mereka mulai berbicara, Paulus itu kita pernah dengar cara berbicaranya, dia kalau di tulisan sangat keras, tapi kalau berbicara kok kayaknya tidak mengesankan ya. 所以这些哥林多教会的人就说，如果保罗写书信写的这很严厉，如果他讲话就一般般，就好像没有什么吸引力。 Selain itu mereka juga memegahkan penglihatan supranatural. 这些人他们也是夸口，他们有这个超自然的看见， Mereka juga memberitakan Injil dengan biaya. 所以他们传福音的时候也是有费用的。 Nah di sini kita perlu paham sedikit tentang budayanya mereka. 所以在这里我们必须了解他们的文化， Karena mereka memandang tinggi kemampuan beretorika, kemampuan public speaking. 因为他们很看重一个人在公众可以演讲。 Nah biasanya orang yang kemampuan public speaking yang sangat baik itu diberikan biaya atau dikasih uang yang sangat mahal. 所以对这些人，他们很会演讲，他们可以收到一笔钱。 Nah budaya ini mirip-mirip kayak kita di modern, cara pikirnya kira-kira. 所以这个文化和我们现代的文化也是有相似。 Kita juga ada memikirkan kalau misalkan orang hebat berbicara kita kasih uang banyak. 就是相当于，如果一个人他很会讲话，我们就可以把钱给他。 Tapi di saat yang bersamaan kadang-kadang kita nggak kenal orangnya, dari fee-nya kita bisa membayangkan kalau ini mungkin orang yang hebat. 同时，我们可以知道一个人，如果他收到的费用很高，我们就可以想象这个人在演讲上是非常了不起的。 Nah budaya ini ada di zaman mereka, karena itu Paulus sengaja tidak mau ngambil uang. 所以这个文化有在哥林多教会当中，因此呢，保罗特地的不要收费用。 Kenapa? Karena Paulus nggak mau ketika dia diberikan uang, ketika dia menerima uang yang banyak, orang mengasosiasikan dianya yang hebat, bukan Kristus yang hebat. 所以保罗不要接受这些的钱，因为保罗不要当他讲到的时候，人家给他钱，所以人家就认为是保罗非常厉害的，不是耶稣基督。 Secara spesifik dari jemaat Korintus, Paulus tidak mau menerima uang. 所以对这个哥林多教会，保罗特地不要收任何费用。 Dari jemaat lain, Paulus bersedia. Dari jemaat Filipi, Tesalonika, Paulus bisa terima uang. 在其他教会，比如腓立比、帖撒罗尼迦，保罗在那边侍奉是有收到费用的。 Poinnya di sini, 所以在这一点， sekelompok orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah ini 就是这些人他们以外貌 mempengaruhi jemaat Korintus sehingga mereka mulai mempertanyakan validitas kerasulannya Paulus. 所以这些人影响了其他哥林多教会，他们就质问保罗的身份。 Paulus ini nggak punya surat rekomendasi, jangan-jangan dia bukan rasul ya. 这个保罗他没有见证信，恐怕他不是一位使徒。 Paulus ini kemampuan berbicaranya tidak mengesankan, jangan-jangan dia bukan rasul. 这个保罗他讲到的时候就一般般，好像他也不是使徒。 Si Paulus ini nggak punya penglihatan supranatural dan memberitakan Injil gratis, jangan-jangan dia bukan rasul. 然后保罗他没有非凡的经历，看起来他好像也不是使徒。
Fakta provokasi ini nanti akan kita bahas lebih dalam, tapi satu hal yang kita perlu sadari di sini. 所以我们看到这些例子，我们可以明白一点。 Fakta, kalau orang-orang ini bisa mempengaruhi jemaat Korintus dengan pemikiran yang lahiriah, 所以我们可以看见这些人用他们的思想，他们可以影响哥林多教会的人。 membuktikan kalau jemaat Korintus pada dasarnya value sistemnya juga mirip. 所以这个表明哥林多教会他们的价值观和这些人都是一样的。 membuktikan kalau jemaat Korintus pada dasarnya cara pandangnya mirip sama orang-orang kayak gini. 所以这个是表明哥林多教会当他们受别人影响的时候，这证明他们的价值观也是一样的。 Padahal mereka udah orang Kristen yang lama ya, orang Korintus. 其实这个哥林多教会他们成为基督徒也是有一段时间了。 Nah di sini kita bisa tarik satu pelajaran pertama kita. 在这里我们可以学习到第一个功课。 Kalau sama kayak orang Korintus, kita pun juga bisa menjadi orang Kristen dalam jangka waktu yang lama tanpa pernah mengalami perubahan value system. 我们就像哥林多教会的人，我们跟随基督这么长时间了，但是我们的价值观都还没有受改变。 Value system itu apa? 那这个价值观是什么呢？ Segala sesuatu yang ada di dalam hati kita yang membuat kita menilai sesuatu baik atau tidak. 就是一切理论、一切经验、一切我们所知道的，我们来去衡量这个事情是好的还是善的，是善的还是恶的。 Yang menjadi ukuran kita ini penting atau tidak. 就是这个帮助我们来衡量这个事情是重要还是非重要。 Semua itu namanya value system. 那这一切都是价值观。 Contoh, 举个例子， sebulan yang lalu kita baru aja pemilihan majelis. 上个月我们刚刚举行了选指示， Pas kita buka kertas pemilihan majelis, 当我们看这个选指示的资料的时候， beberapa di antara kita yang ngelihat, waduh kok mukanya anak-anaknya banyak anak muda nih ya. 可能有些人看，哎，为什么这么多年轻人呢？ Nah, pemikiran seperti itu muncul karena kita punya value system menekankan usia. 我们这样的看法，是因为我们对这个年龄是很重要的。 Contoh lain, 举其他例子， ketika kita melihat kertas itu lalu kita memilih beberapa orang. 当我们看这个指示的这个资料，我们就选了几个人。 Kita memilih itu karena apa? 我们是凭什么选这一个人？ Beberapa di antara kita memilih karena ya orang-orang ini doang yang kita kenal. 有些人选这一个人、那个人，因为我们只认识这些人。 Kenapa kita bisa melakukan itu? 为什么我们会这样做呢？ Karena kita punya value system relasi. 因为我们的价值观就是因为我们认识他们， Kita menekankan relasi. 我们强调关系。 Dan ini adalah budaya yang sangat umum bagi kita orang Asia. 那这是我们亚洲人很普遍的一个价值观。 Poin saya di sini bukan value system ini salah pada dirinya sendiri. 我要说的在这里不是这个价值观错了。 Kita sebagai orang Asia menekankan relasi itu kan bukan sesuatu yang salah ya. 我们身为亚洲人，我们强调这个关系，这个是不是错的？ Poinnya adalah kita sebagai orang Kristen kita dipanggil menjadi ciptaan yang baru. 我要说的，我们身为基督徒，我们是新造的人， Arti menjadi ciptaan baru salah satunya kita mengalami perubahan value system. 我们是新造的人，意思说我们的价值观已经改变了。 Tidak berarti value yang sebelumnya kita tinggalkan, 这个不意味着我们以前的价值观我们就把它丢掉， tapi berarti ada hal-hal yang sekarang kita selaraskan lebih prioritas. 但是现在呢，我们看见有圣经的价值观，我们要更加注意。 Contohnya, 举个例子， kalau tadi kita balik kita pilih majelis sebelumnya kita pilih karena relasi, 举个例子，刚才我们选指示是因为关系，因为我们认识他。 kalau ada beberapa di antara kita yang ngelihat beberapa orang di kertas itu sebenarnya relasi ke orang tertentu nggak baik, 然后有一些人，我们看见他们在这个指示的候选人，有一些人和他们的关系不是很好， tapi kita tetap memilih dia, walaupun relasi kita nggak baik kita tetap memilih karena kita tahu dia dewasa imannya. 但是虽然我们的关系和这些要当指示的人不是很好，但是我们仍然拣选他， Karena kita tahu ini orang yang menekankan kesatuan tubuh Kristus. 因为我们知道这些人他们在信心上他们成熟，他们也是强调基督的合为一。 Kita tahu ini orang tidak suka membesar-besarkan masalah, bikin gereja pecah. Kita tahu ini orang kayak gitu. 我们知道这些人不是把小题大做，我们知道这个人是守教会的团结。 Nah ini contoh perubahan value system. 那这个是价值观被改变的一个例子。 Yang kita perlu sadari, pemilihan majelis ini cuma sekedar contoh. 那所以我们要知道，写这个指示只不过是一个例子。
Value system itu berdampak pada setiap kehidupan kita. 所以我们的价值观会影响我们的整个生活。 Kita mau mendidik anak kita ngerespons kebandelan cucu kita, itu adalah value systems kita. 我们怎么样教导孩子，孩子调皮，我们怎么样反应，这些都是我们的价值观。 Kita datang ke GKY Pluit itu kenapa? Karena lokasi atau karena apa? Itu juga value system. 我们来357中国会堂做礼拜是为什么呢？是不是离我们的家里很近，还是有其他原因？这个也是表示了我们的价值观。 Intinya kita perlu aware kalau di dalam diri kita sadar tidak sadar ada value system. 所以我们要注意，我们在我们的心里，我们都有这个价值观。 Kita bisa menjadi orang Kristen dalam jangka waktu yang panjang tanpa pernah ngalamin perubahan value system. 所以我们可以成为一个很长时间做一个基督徒，但是我们的价值观都还没有被改变。 Ketika Paulus mengajak jemaat Korintus, termasuk mengajak kita untuk tidak lagi menilai orang menurut ukuran manusia, 当使徒保罗要求哥林多教会，包括我们在内，不要以人的标准去衡量别人。 yang Paulus ajak untuk kita lakukan adalah aware dengan value system kita dan pelan-pelan kita selaraskan dengan value system Alkitab. 所以保罗要我们觉悟我们自己的价值观，然后要以圣经的教导一致。 Itu pelajaran pertama. 这是第一个功课我们所学的。 Pelajaran kedua. 第二个功课， Tadi saya sudah sebutkan betapa dinamika sekelompok orang yang memegahkan hal-hal laria ini semacam tanda kutip memprovokasi jemaat Korintus. 所以刚才我说这些一帮人他在哥林多教会，他们在那边捣乱。 Saya berikan contohnya konkret dalam hal membanggakan penglihatan spiritual. 我举一个很具体的例子，就是他们对他们有超自然的这个看见，他们就很自夸。 Jadi orang-orang yang bermegah karena hal-hal laria ini seakan dia setiap kali dalam pertemuan ibadah itu menceritakan pengalaman-pengalaman rohani yang estetik yang dia pernah alami. 所以这些人，因为他们有非凡的属灵经验，他们就对他们的外貌非常夸口，所以在聚会的时候，他们就常常来提他们有这样的恩赐。 Mungkin dia menceritakan, iya dia melihat Tuhan, Tuhan berbicara lalala sama dia. 可能他就说上帝向他显现，上帝对他讲话。 Tapi tidak berhenti di sana, mereka jalan sampai mereka mulai bicara, emangnya Paulus tidak pernah ceritain pengalaman-pengalaman kayak gini ya? 所以他们不单讲到这一点，他们就反而问：难道保罗没有这样的经验吗？保罗没有分享他的经验吗？ Padahal kalau namanya jadi rasul harusnya pasti mengalami penglihatan-penglihatan supranatural seperti ini. 因为如果一个人他是使徒，他肯定有超自然的经历，他有超自然的看见。 Paulus memberikan pembelaannya di ayat 13. 所以在第13节，保罗就说了他的维护。 Sebab jika kami tidak menguasai diri, 我们若果癫狂， tidak menguasai diri ini berbicara tentang penglihatan-penglihatan spiritual yang sama. 在这里说，保罗也是有这个属灵上的看见。 Jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Tapi jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. 所以保罗说，我们若果癫狂，是为神；若果谨守，是为你们。 Atau dengan kata lain, Paulus lagi mau ngomong, 换一句话，保罗是要说， bukannya Paulus tidak mengalami pengalaman-pengalaman spiritual itu, 不是保罗没有这样属灵的经历， tapi Paulus menahan diri dengan tidak menceritakan hal itu. 但是保罗特意的不要把它讲出来， Karena menurut Paulus ada hal-hal yang lebih penting daripada membanggakan hal-hal spiritual. 因为对保罗而言，还有其他事情更加重要去分享。 Bagi Paulus yang lebih penting adalah mengajarkan pemahaman yang benar, kehidupan yang benar. Menurut Paulus itu semua lebih penting daripada penglihatan-penglihatan spiritual. 对保罗来讲，传讲圣经的真理，这个比较重要，比那些属灵的经历、属灵的看见更加重要。 Dan Paulus melakukan itu demi kepentingannya jemaat Korintus. 所以保罗这样行是为了哥林多教会的益处。 Tapi disinilah kita mesti menyadari ironinya. 但是在这里，我们也是觉到有一个讽刺。 Di titik di mana Paulus itu memikirkan apa yang terbaik buat jemaat Korintus. 就是当保罗为哥林多教会做最好的时候， Di titik yang sama mereka meragukan justru kerasulannya Paulus. 同时哥林多教会他们怀疑保罗的使徒身份。 Kita bisa coba bayangkan kalau kita di posisinya Paulus. 我们试想看，如果我们在保罗的位置上， Bukannya kita nggak punya, 不是我们没有， bukannya kita nggak ada. 不是我们没有，
Tapi kita sengaja menahan diri demi kepentingannya jemaat Korintus. 但是我们就不要讲出来是为了哥林多教会的好处。 Tapi karena menahan diri, jemaat Korintus mempertanyakan, jangan-jangan dia bukan rasul. 但是保罗这样行，反而哥林多教会质问保罗，恐怕保罗不是使徒。 Kalau kita di posisi Paulus, kira-kira perasaan kita seperti apa? 如果我们在保罗的位置上，我们的感受如何？ Sejujurnya menurut saya kalau saya di posisi Paulus, mungkin saya akan merasa ada bodoh amat lah ini jemaat lah. 坦白的讲，如果我在保罗的位置，我就觉得这些会友我就不去管了吧。 Kita sudah mengusahakan apa yang baik buat mereka, malah mereka meragukan kita. 我们已经努力了，把最好的做给他们，反而他们就质问我们。 Beberapa di antara kita mungkin bisa merespons dengan hal yang sama. 我们可能有一些人会有同样的反应， Beberapa di antara kita bahkan mungkin pernah merespons dengan cara yang sama. 我们一些人可能也是用同样的方式去回应这些问题。 Kita pelayanan, kita mengusahakan apa yang baik buat orang tertentu, tapi orang itu malah meragukan ketulusan hati kita. 我们为这些团契，我们侍奉他们，反而他们就怀疑我们。 Di titik itu godaan kita adalah ya udahlah, kalau mereka nggak mau dilayanin ya gue layanin orang lain aja. 在这种情况之下，我们就感到，如果他们不要我们去侍奉他们，那么我就去侍奉别人咯。 Tapi justru disinilah kita melihat perbedaan kita dan Paulus. 就是在这里，我们可以看见保罗与我们是不同的。 Perhatikan di ayat 13b, Paulus tetap mengusahakan kepentingan mereka. 我们看见在第13节，保罗为他们的好处努力。 Paulus jelaskan alasannya di ayat 14. 所以在第4节，保罗讲出他的理由。 Dia katakan sebab kasih Kristus yang menguasai kami, 保罗说：“原来基督的爱激励我们， karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati, ini maksudnya Kristus, jika satu orang sudah mati, maka mereka semua sudah mati. 因我们想一人替众人死，一人死就是基督死，众人就都死了。” Atau dengan kata lain yang Paulus ngomong apa? 或者换一句话，保罗是要讲什么呢？ Dia mengusahakan yang terbaik buat jemaat Korintus. 保罗努力为哥林多教会做最好的。 Mereka mempertanyakan pun dia akan tetap mengusahakan apa yang terbaik buat jemaat Korintus. 即便哥林多教会怀疑使徒保罗，保罗仍然为他们做最好的， Karena Paulus memahami 因为保罗明白， jika Kristus sudah mati, 如果基督已经死了， maka kita semua sudah mati termasuk diri Paulus sendiri. 我们众人都死了，包括保罗在内。 Artinya apa kita sudah mati? 我们死了是什么意思呢？ Artinya nggak terlalu penting orang mempertanyakan kita atau enggak. 意思说别人怀疑我们，这个也不要紧。 Artinya it doesn't really matter orang gimana respon setelah kita mengusahakan apa yang terbaik buat mereka. 就是当我们为别人做最好的，别人对我们的态度的反应，对我们来说，这些都不要紧。 Ayat 15, Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri tetapi untuk Dia. 第15节，基督替众人死，是叫那些活着的人不再为自己活。 Atau artinya Paulus bilang, it doesn't really matter orang mau respons kayak apa. Kalau Kristus sudah bangkit, aku hidup untuk Dia. 所以基督已经复活了，保罗就为基督而活。所以别人怎么样对待保罗，这些都不重要，都不要紧。 Nggak terlalu penting gimana orang merespons setelah saya mengusahakan apa yang terbaik bahkan buat mereka. 所以当我已经把最好的做给别人，他们的回应是怎么样，对我来说这个不重要。 Nah, di sini kita belajar pelajaran kedua. 在这里，我们学习第二个功课， Dan ternyata perubahan value system kita itu perlu didasari pada karya Kristus. 就是我们的价值观要建立在基督的作为。 Maksudnya seperti apa? 意思是什么呢？ Sekalian saya wrap up. 我就这样的概括一下。 Tema kita adalah menilai orang menurut ukuran Kristus. 我们的主题是以基督的标准去看别人。 Kita lihat dari usahanya Paulus aku tidak ingin menilai seorang pun menurut ukuran manusia. 所以我们可以看见保罗，他不想以人的标准去看别人，去衡量别人。 Dia ngomong kayak gitu untuk membentuk jemaat Korintus juga sama kayak dia, untuk berhenti menilai orang menurut ukuran manusia, melainkan menilai orang menurut ukuran Kristus. 所以保罗这样对哥林多教会说，保罗也希望哥林多教会的人也是不要按世界的标准去看别人，乃是要按基督的标准去衡量别人。
Kenapa Paulus bisa mengusahakan itu kepada jemaat Korintus? Karena jemaat Korintus ternyata walaupun udah jadi Kristen lama, tapi value sistemnya belum berubah. 为什么保罗要这样做呢？因为虽然哥林多教会他们已经很久了信耶稣基督，但是他们的价值观还没有改变。 Sama halnya juga sekarang Paulus mengajak kita untuk berhenti menilai orang menurut ukuran manusia. 同样，现在保罗也是要求我们不要按人的标准去看别人。 Paulus mengajak itu supaya kita juga menyadari kalau kita juga bisa jadi Kristen lama, kita mungkin value sistemnya belum berubah. 所以保罗也知道，我们可能这么久了成为基督徒，我们的价值观都还没有改变。 Karena itu kita perlu aware value system yang ada dalam diri kita, dan kita perlu secara sengaja menyelaraskannya dengan Alkitab. 所以我们对自己的教观，我们要有觉悟性，所以我们可以把圣经的教导和我们的价值观来对比，这样慢慢来，我们的价值观可以和圣经的教导可以一致。 Tapi seiring value system kita pelan-pelan mulai berubah. 我们的价值观慢慢的开始有改变了。 Seiring hati kita pelan-pelan semakin mendekat dengan isi hati Tuhan. 当我们的心慢慢的朝向上帝的时候， Mau nggak mau kita mulai belajar untuk hidup tidak untuk diri kita, kita belajar untuk hidup untuk orang lain. 那时我们就学习为别人而活，不是为自己而活。 Kita pelan-pelan mau nggak mau belajar untuk tidak memikirkan pertumbuhan rohani kita. Kita mulai memikirkan gimana kita bisa mendorong orang bertumbuh rohani. 所以我们不单考虑自己的灵性怎么样成长，但是我们在鼓励，在替别人着想，好让他们的灵命他们也可以成长。 Dan seiring kita mengusahakan, realitanya kita akan dikecewakan. 当我们替别人着想，要别人的灵性成长，我们在努力的时候，我可以告诉你们，我们到时候也是会失望。 Realitanya orang akan mempertanyakan dan meragukan ketulusan hati kita. 实际上，别人也是会怀疑我们。 Di titik itu godaannya untuk kita berhenti dan cuma fokus ke orang tertentu saja. 那在这样的情况之下，我们就想放弃，我们只想照顾某些人而已。 Tapi di sini kita belajar bagaimana caranya bahkan ketika kita dipertanyakan kita tetap mengusahakan yang terbaik buat orang lain. 所以在这里我们学习，即便人家质问我们，我们也仍然要为他们做最好的。 Dengan memahami apa yang Paulus pahami. 那所以我们就可以从保罗的身上学习，我们就这样行。 Gimana caranya? 要怎么行呢？ Dengan memahami jika Kristus sudah mati maka aku sudah mati. 就是说，基督已经为我死了，那么我同样也是死了。 Nggak terlalu penting orang mau gimana kepada kita. 所以当别人怎么样对待我的时候，这个都不要紧。 Mau orang mempertanyakan pun aku akan selalu mengusahakan apa yang terbaik buatmu. 即便别人质问我们，我们也是同样把最好的努力给别人。 Karena dia paham jika Kristus sudah bangkit maka aku hidup untuk dia. 因为我们明白，如果基督已经复活了，我是为基督而活。 Tidak terlalu penting ketika orang mempertanyakan karena aku hidup untuk dia. 所以当别人质问我的时候，这个就不重要，因为我是为基督而活。 Biarlah dasar karya Kristus ini 但愿基督的作为 itu meneguhkan perubahan value system yang pelan-pelan terjadi dalam diri kita. 这帮助我们兼顾我们的价值观慢慢的改变。 Sehingga kita selalu bisa menilai melihat orang dengan kacamatanya Allah. 虽然这帮助我们以基督的标准去衡量别人。 Mari kita berdoa. 我们来祷告。 Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. 亲爱的主啊，对你的话语我们非常的感谢， Tiliklah hati kami, selidikilah hati kami. 求你监察我们的心思意念， Tunjukkanlah nilai-nilai di dalam diri kami yang masih belum selaras dengan isi hati-Mu. 帮助我们看到我们自己的价值观就是与你的真理还离得很远， Bantu kami menyadarinya. 帮助我们可以觉悟到。 Kami berseru kepada Engkau, bantu kami ubahkannya. 主啊，我们向你祷告，帮助我们可以改变， Sehingga hati kami semakin selaras dengan hati Engkau. 好让我们的心日复一日越来亲近你，越像你。 Seiring hati kami selaras dengan Engkau, kami mengusahakan apa yang terbaik buat sekitar kami. 帮助我们的心越来越亲近你，越像你的时候，我们也是对我们的事作为，我们为他们做最好的。 Bantu kami seperti Paulus mendasarinya dengan karya Engkau karena Engkau telah mati dan telah bangkit. 帮助我们像保罗，把这个事情是因为你的作为，因为你已经复活了，所以我们也是为你复活，为你而活。
Biarlah kematian dan kebangkitanmu bukan sesuatu yang kami rayakan hanya pada bulan April saja, 也帮助我们你的死、你的活，不单我们在4月份我们庆祝而已， tapi menjadi sesuatu yang kami rayakan setiap hari. 也这个是成为我们每天所经历的、每天所庆祝的， Mengubah bagaimana kami merespons sekitar kami. 帮助我们怎么样可以对那些人的反应，我们也是有改变。 Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. 我们祷告奉主耶稣的名，阿门。